kita yang singkat ini 75 tahun ke 80 tahun, jantung kita berdegup dan bekerja lebih 3 bilion sepanjang hayat kita. Manakala untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu lebih lanjut, dalam 1 minit jantung kita berdegup dalam 60 ke 100 degupan dalam 1 minit. Dan degupan yang 60 ke 100 degupan tersebut lebih daripada 4 ke 5 liter darah berjalan dalam badan kita. Bayangkan betapa bekerja kerasnya jantung kita untuk memberikan kita kehidupan dalam jangka hayat kita. Dan manakala mungkin sesuatu yang kita jarang kita lihat, iaitu nikmat pernafasan, iaitu kita lebih daripada 600 juta pernafasan seumur hidup kita. Manakala dalam 1 minit kita bernafas mungkin dalam 16 ke 20 pernafasan dalam 1 minit. Dan sebahagian statistik juga telah dikaji di mana secara purata lebih daripada 180 juta langkah seseorang individu akan ambil dalam jangka hayat hidupnya. So ini adalah purata daripada kajian-kajian yang telah dibuat di Malaysia dan juga gabungan kajian daripada populasi yang berada di seluruh dunia. So untuk tuan-tuan dan puan-puan, mari kita fikir bagaimana untuk kita merancang 75 tahun hidup kita. Mungkin jika sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan mempunyai dah berumur lebih daripada 80 tahun. So kita lihat, kita ingin rancang, kita masih boleh merancang setiap minit dalam hidup kita agar memastikan tubuh badan kita sihat dan sejahtera. Dan itulah tips pertama saya, iaitu kita boleh merancang bagaimana kita memastikan setiap minit bagaimana jantung kita berdegup, setiap minit berapa langkah kita ambil, dan setiap minit bagaimana untuk kita beri pernafasan yang lebih baik. Okey. Untuk tips yang kedua, kita lihat mungkin sebagai perdana seumur 60 tahun in this context. Untuk tips yang kedua, sedikit nombor untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tak banyak, 3 sahaja, iaitu berkaitan gula dalam darah, tekanan darah dan jantung, dan juga bagaimana untuk kita nilai fizikal kita. So dia terlalu banyak nombor yang mungkin kita boleh compactkan, kita kongsikan dalam satu sesi. Namun begitu, saya berpendapat untuk kita kongsikan sebagai awareness kepada rakan dan taulat yang hadir dalam sesi ini untuk kita tahu 3 perkara ini. Pertama, kandungan gula dalam darah. Kedua, berkaitan tekanan darah dan jantung. Dan yang ketiga, bagaimana untuk kita assess atau kita nilai fizikal kita. Untuk yang pertama, kandungan gula. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ramai sudah tahu nombor-nombor ni. Jika apakah yang dimaksudkan 7.0, 11.0, 6.3 ini. Untuk kita semak dan tahu kandungan gula dalam darah, kita perlu pergi ke klinik dan minta kepada doktor ataupun klinik asisten yang ada di fasiliti tersebut untuk menjalani ujian kandungan gula dalam darah. Jadi untuk kandungan puasa, kebiasaan kita akan minta rakan-rakan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk berpuasa pada pukul 10 malam pada hari yang sebelumnya, dan kita ambil darah pada pagi tersebut dalam pukul 8, dalam pukul 9. Dan darah itu akan kita proses untuk tahu berapa kandungan gula puasa yang anda akan dapat daripada ujian tersebut. Boleh jadi ujian ini daripada yang kita guna glukocheck yang cepat tu, ataupun kita guna hantar lab, kita hantar ke makmal untuk jalani more detail proses untuk kita jalani ujian darah tersebut. So bagi ujian darah gula yang berpuasa, untuk kita tahu yang status yang berkaitan diabetes bila mana dengan doktor ataupun pengawal kesihatan di tempat tersebut. Itu bagi kandungan gula dalam darah. Pada nombor yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah tekanan darah dan juga jantung. Umum mengetahui, mungkin sebahagian mungkin sudah tahu, tekanan darah 100 lebih daripada 140 daripada 90 dikategorikan sebagai hypertensif, ataupun seseorang itu mempunyai penyakit darah tinggi. Tapi saya letak asterisk di sini ataupun star, kerana penyakit tekanan darah tinggi ini perlu dijalani saringan dan dinilai untuk beberapa kali, iaitu mungkin lebih dari 3 kali dalam separate question dalam 1 minggu. So
walaupun itu adalah teknik yang doktor akan gunakan untuk mendiagnos perawat, untuk sebagai take home message kepada tuan-tuan dan puan-puan, ia lebih kepada agar berjaga-jaga sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada mesin BP kat rumah, dapati tekanan darah anda lebih daripada 140 dan bacaan bawah 90. So ini nombor yang tuan-tuan dan puan-puan perlu perhatikan. Dan bagi yang ketiga, kita mempunyai cara untuk kita nilai fizikal kita. Banyak cara, sudah tentu banyak cara untuk kita nilai fizikal kita. Mungkin sebahagian lebih advance untuk jalani metrik yang tertentu, kita pergi scan badan kita dan sebagainya. Tetapi kita ambil cara yang lebih mudah, kita ukur, kita ambil BMI, BMI, Body Mass Index, kita ukur tinggi kita, kita ukur berat kita, kemudian kita bahagikan dan kita dapat bacaan BMI kita. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak pasti, boleh dapati dan jalani BMI tuan-tuan dan puan-puan di klinik dan fasiliti yang menawarkan saringan ini. So, obesity, kalau dahulu obesity dikategorikan lebih daripada 30, dan berdasarkan daripada clinical practice guideline yang baru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, obesity kini dikategorikan lebih daripada 27.5. Ini bermaksud lebih rendah. Kalau dulu 30, sekarang 27.5. Once you pass this, you are categorized as obese, pesakit, individu yang obese. Dan bagi mereka yang mempunyai ukuran pinggan lebih daripada 90 cm dan manakala untuk wanita 80 cm. Mungkin sebahagian sudah tahu, ini adalah nombor-nombor yang kerap kali diingatkan di TikTok, di setiap lawatan yang tuan-tuan dan puan-puan lalui di klinik ataupun mungkin sebahagian perasan di iklan-iklan tertentu. Dan apa nombor lain yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lebih tahu adalah ini: pre-diabetes, golongan berisiko, dan pre-obesity. Dan apakah maksud nombor-nombor ini? Kalau jika tuan-tuan dan puan-puan lihat, kita tahu kalau kandungan gula darah yang berpuasa lebih daripada 7, kandungan tak puasa 11, HbA1c yang 2 bacaan gula yang kita boleh tahu 2 ke 3 bulan dahulu lebih daripada 6.3. Kalau untuk pre-diabetes, bermaksud kandungan gula tuan-tuan dan puan-puan berada dalam bacaan 5.2 dan 6.2. So kiranya makin rendah. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menjalani saringan kesihatan ataupun buat blood check di fasiliti kesihatan dan tuan-tuan dan puan-puan punya bacaan darah adalah seperti berikut, maka kategori kita dikategorikan sebagai pre-diabetes. So mungkin ia bergantung pada setiap individu berkaitan risiko dan sebagainya. Namun nombor ini saya minta tuan-tuan dan puan-puan ambil dan ambil sebagai key takeaway, sebagai message untuk tahu bahawa nombor ini 5.2 dan 6.2 adalah menjadikan tuan-tuan dan puan-puan dalam kategori pre-diabetes. Manakala untuk tekanan darah pula adalah sedikit lebih complicated kerana ia bergantung pada risiko, beberapa kali bacaan. Tetapi untuk tekanan darah dan jantung secara ringkas, ia juga dikategorikan sebagai golongan yang berisiko untuk mempunyai darah tinggi sekiranya bacaan kita pada julat 130 ke 139 untuk bacaan yang atas dan 80 ke 89 untuk bacaan diastolik, untuk bacaan yang di bawah. So kita tahu sekarang untuk pre-diabetes, kita tak cerita mereka yang diabetes, mereka yang dah ada pun penyakit ini. Tapi bagaimana untuk mereka yang belum ada dan ingin tahu sekiranya kita berada dalam kategori yang mana? Dan lebih baik adalah untuk kita tahu mereka yang berada dalam kategori berisiko supaya kita boleh prevent, kita boleh cegah dan dapat mengambil tindakan sebelum kita dikategorikan sebagai mereka yang mempunyai dan didiagnose dan disahkan untuk penyakit-penyakit tersebut. So diabetes kita dah tahu, kalau pre-diabetes pun kita dah tahu, kemudian golongan berisiko pun kita dah tahu untuk tekanan darah. Manakala untuk penilaian fizikal sekarang is a little bit more challenging ataupun lebih spesifik kerana pre-obesity nowadays juga dikategorikan dalam kategori berikut 23 hingga 27.4. Maknanya makin rendah. Kalau dulu 23 ke 25 BMI kita dikategorikan sebagai okey, sihat. Manakala sekarang ni mungkin sebahagian tahu
kita ni juara obes di Asia. Sekarang kita rendahkan lagi bahan bacaan obesiti kita kepada yang lebih sesuai kepada populasi kita, dan menunjukkan bahawa risiko pre-obesity dalam kalangan rakyat Malaysia adalah pada 23 hingga 27.4. So nombor-nombor ini is very specific to populasi Malaysia, dan saya ambil daripada guideline Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah menjalankan proses due diligence dan juga nilai-nilai tertentu spesifik kepada populasi Malaysia. Mungkin ada yang ambil bacaan di luar, di online, baca World Health Organization dan sebagainya, tapi ini adalah spesifik kepada populasi di Malaysia. Baik, seterusnya kita ingin dah tahu nombor-nombor tersebut, apa yang kita boleh buat untuk kadar gula dan tekanan darah. Tekanan gula secara khususnya, mungkin sebahagian mempunyai alat untuk menyimak bahan kandungan gula dalam darah, tetapi kebanyakan alat ini perlu dibeli, dan sekiranya sebahagian keluarga mungkin ada yang mengalami penyakit diabetes, mungkin kita boleh pinjamkan alat tersebut, bukan jarum tu, alat tersebut. So untuk menggunakan untuk cek kandungan gula dalam darah. Tetapi kebiasaannya, apa yang kita boleh buat lebih baik adalah untuk kita pergi ke fasiliti kesihatan ataupun nearest servis nearest tempat yang menawarkan checkpoint untuk kesihatan. Nah, tekanan darah dan jantung, sebahagian mungkin boleh beli alat untuk semak tekanan darah kita, BP machine tu, yang automatik tu. Untuk cek secara automatik, tekan button kita boleh tahu berapa tekanan darah kita. Tapi itulah, walaupun tuan-tuan dan puan-puan tahu, adalah lebih baik untuk kita pergi ke fasiliti kesihatan, dapatkan khidmat nasihat, tahu risiko tuan-tuan dan puan-puan, komprehensif, semakan yang lebih komprehensif, agar kita boleh guide dengan lebih lanjut bagaimana bacaan ini dan apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan. Manakala untuk penilaian fizikal, seperti saya cakap sebentar tadi, kalau boleh kita cuba ambil langkah lebih daripada 10,000 sehari, dan kita pastikan ukur lilit pinggang kita kurang daripada 90 cm untuk lelaki dan kurang daripada 80 cm untuk wanita. Walaupun nombor-nombor tersebut adalah arbitrary ataupun bermaksud lebih kepada kita ada set beberapa nombor yang tertentu agar kita dapat kesihatan yang baik. Walaupun sebahagian mungkin boleh argue bahawa nombor-nombor ini adalah nombor sahaja, tak bermaksud siapa yang ada di bawah nombor ini adalah sihat. Saya tengok orang lain pun tak sihat walaupun dia kurang daripada nombor-nombor ini. So that's why saya bagi tahu adalah lebih baik untuk kita tahu this number sebagai satu baseline untuk kita tahu status fizikal, status dalaman kita, dan lebih baik lagi untuk kita pergi buat checkpoint untuk kesihatan anda. So talking to my next point, di mana bila anda buat checkpoint kesihatan, mungkin anda berumur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, untuk wanita mungkin lebih awal sikit, mungkin pernah menjalani saringan HPV di sekolah, dan mungkin dapat pamphlet berkaitan sebagai screening. Untuk lelaki kebanyakan tidak selalu terlepas saringan-saringan ini. So jadi berapa kita punya umur kita, jangka hayat kita, adakah kurang daripada 75 tahun ataupun kita cuba untuk plan lebih daripada 75 tahun. Jadi bagaimana untuk kita tahu, at least kita buat checkpoint. So umur 30 tahun kita buat satu saringan kesihatan, untuk umur 40 tahun kita buat health checkpoint pada umur 40 tahun dan sebagainya, supaya kita boleh panjangkan lagi jangka hayat hidup kita. Baik. So untuk tips yang nombor 4, jalani saringan kesihatan. So, apakah yang dimaksudkan dengan saringan kesihatan? Saringan kesihatan adalah bermaksud untuk kita letakkan satu tapisan di sini untuk kita tahu dalam seramai-ramai orang ini, berapa ramai orang yang ada risiko dan something yang kita boleh buat. So, kita ada 32 juta rakyat Malaysia, dan it is not ideal dan tak berapa sesuai untuk kita screen 32 juta orang ini. Jadi bagaimana kita untuk tapis daripada 32 juta ini, kita akan buat kategori siapa yang berisiko. So nombor-nombor yang saya dah tunjukkan sebentar tadi adalah mereka yang pre-diabetes, pre-obese, pre-hypertension. So this number adalah orang-orang yang berisiko yang telah pun saya cakap. Tapi kita tidak tahu kalau kita tidak buat saringan.
So once kita dah tahu kita berada dalam golongan yang ada ataupun golongan yang berisiko, kemungkinan jika kita tidak mempunyai alat, jika kita juga adalah anak mempunyai ibu bapa yang mempunyai kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan sebagainya, ataupun mempunyai risiko-risiko yang tertentu yang lain. So kita boleh jalani saringan kesihatan untuk memastikan further action kita boleh buat, sama ada adakah hanya perlu mendapatkan nasihat sahaja, tak perlu further action pun sebab sihat sahaja, ataupun perlu rawatan. Mungkin kita telah pun kandungan gula dalam darah kita lebih daripada 6.3 yang sebentar saya cakap tadi for the past 3 months. Maksudnya badan kita penuh dengan gula tapi kita tidak dapatkan rawatan. So jalani saringan kesihatan ini adalah satu tindakan yang penting. Dia lebih kepada health checkpoint dalam satu continuum yang saya telah tunjuk sebentar tadi. So jalani saringan kesihatan, jalani health checkpoint mungkin secara tahunan dan mana yang lebih mudah, seperti cek BMI, mungkin kita boleh buat buku lilit badan kita, adalah benda-benda yang lebih ringkas dan mudah untuk tuan-tuan dan perempuan jalani, untuk tuan-tuan dan perempuan mempunyai gaya hidup yang lebih sihat. Sudah tentu banyak perkara lain yang boleh kita tambah, makanan yang sihat, kita buat aktiviti fizikal lebih daripada 20 minit, 5 kali seminggu dan sebagainya. Tetapi nombor-nombor ini sebagai key take home message agar kita tahu sekiranya kita berada dalam kategori pre-diabetes, pre-obesity dan pre-hypertension, supaya kita ambil tindakan dan buat sesuatu, pergi fasiliti kesihatan, dapatkan nasihat dan kembali ke populasi dan menjalani rutin anda tuan-tuan dan puan-puan agar kita dapat cegah sebelum rawat. Okay? So ini adalah reference yang telah saya guna pakai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan kencing manis, obesiti dan darah tinggi. Dan itu sahaja daripada saya. Harap sesi ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan di Facebook Live yang sedang kita lihat sekarang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh tanya soalan di Facebook Live sekiranya ada. Ada yang komen, kecil sangat ukur lilit tu doktor. Ya betul, kecil sangat dan lagi dahsyat sekarang. Dan lagi dahsyat sekarang ni sebab Kementerian Kesihatan telah turunkan lagi obesity kurang daripada pre-obese kurang daripada 23.0. Dan ada yang bertanya, kalau nak pergi check up, mana yang lebih baik, ambil medication seperti medication ataupun tak? So ini yang menjadi satu cabaran. Adakah perlu kita, kalau darah kita tinggi, kita baca kat rumah bacaan jurat bacaan itu lebih daripada nombor-nombor yang saya tunjukkan, lebih baik pergi ke fasiliti kesihatan, dapatkan nasihat yang secara individu. Kerana kalau anda semua tuan-tuan dan puan-puan perasan juga, kita tidak boleh dan tidak berapa sesuai untuk kita buat blanket nasihat ataupun nasihat secara umum. Ni ubat yang boleh menyebabkan anda sihat. Tidak ada such istilah untuk membuat saringan tersebut. Okey, maaf ada gangguan sedikit. Sekejapnya. Okey, minta maaf ya. So jadi apa yang boleh kita buat adalah kita pergi fasiliti kesihatan, kita dapatkan nasihat daripada doktor. Kebanyakan kes dia akan beri nasihat mungkin seperti lifestyle, kurangkan makan makanan bergaram, kurangkan ambil makanan-makanan tertentu dan kita terus bagi ubat. Jaranglah especially untuk kes-kes penyakit tak berjangkit ini, seperti kencing manis, darah tinggi, obesity. Kita sarankan lifestyle changes dulu, barulah kita recommend untuk ubat. Okay,
Harap menjawab soalan. Dan sementara saya menunggu soalan lain, saya juga ingin berkongsikan sedikit apa kita panggil misconception, ataupun kita ingat bahawa ambil ubat adalah cara yang paling baik untuk dapatkan gaya hidup sihat. Orang Melayu ni suka makan, orang Malaysia ni general ni suka makan, orang India, orang Cina dan lain-lain, orang kita ni suka makan, dapatkan sesuatu, dan kita ingat kita dapat kesihatan melalui ambil suplemen tertentu. Padahal sebenarnya lebih baik adalah untuk kita fine tune kita punya gaya hidup supaya kita move more. Kita jalan lebih banyak, kita ambil udara lebih banyak, kita lakukan aktiviti fizikal, kurangkan minum teh tarik ataupun nasi lemak pada waktu pagi, dan kurangkan pengambilan secara berlebihan. So, lebih baik, mungkin semua sudah tahu klise nasihat, mengambil apa-apa yang kita buat pada kadar yang sepatutnya dan bersederhanalah dalam apa-apa juga keadaan yang kita buat. Jangan ambil lebih senduk, jangan minum air lebih daripada jak yang sebenarnya. So banyak kebanyakan untuk penyakit tidak berjangkit ini adalah lebih mudah dan lebih sesuai sekiranya kita mengambil lifestyle changes compared to medication. Walau bagaimanapun, sekiranya bacaan itu terlalu tinggi, medication is an indication. Depends on the situation. Okay? Baik. Saya buka lagi 5 minit. Sekiranya ada beberapa soalan lain daripada audiens. Mungkin 3 minit lah. Beberapa soalan lain daripada audiens untuk bertanyakan soalan. Saya juga mengambil kesempatan ini sementara menunggu soalan sekiranya ada, untuk berterima kasih kepada pihak Nadi Malaysia dan juga Data Aid team kerana menjemput kami untuk saya ke sesi live ini. Baik. Ada satu soalan yang menarik daripada Facebook Live. Bagaimana seseorang lelaki yang muda dan fit seperti pemain badminton Cina yang baru-baru ini meninggal? Dia fit, tapi kenapa tiba-tiba kena serangan jantung? Jadi untuk kes ni secara khususnya, saya tidak baca kes ni, namun saya juga tidak nak membuat satu andaian berkaitan apa kes ni sedang berlaku. Seperti saya cakap, secara umumnya kita ada risiko-risiko tertentu. Setiap orang kemungkinan ada risiko-risiko tertentu yang kita tidak ketahui. Mungkin kita jalani gaya hidup yang tak cukup rehat, mungkin kita lebih aktiviti, tak dapat recovery yang baik. Mungkin ada risiko lain, kita mempunyai masalah jantung dan juga mempunyai masalah-masalah lain yang kita tidak ketahui. Jadi sukar untuk kita define what happened, what is the cause of death, especially for the recent cases. Saya tak baca dia punya case in particular, tapi kebanyakan dan kita tengok sekarang memang ramai bukan setakat pemain dan atau atlet, lebih kepada general population, ramai orang mengalami kematian yang muda, pada umur 30 tahun, 32 tahun, sudah pun meninggal dunia. Jadi that's why dia ada shift in screening ataupun perpindahan daripada saringan kesihatan untuk lebih awal, diawalkan sedikit daripada umur 40 tahun kepada 30 tahun. Tapi walaupun saringan kesihatan ini dipindahkan umurnya dan sebagainya, yang lebih utama adalah untuk masuk kepada tips yang nombor 2 yang saya cakap sebentar tadi. Kita perlu tahu status kesihatan kita dan berjaga-jaga dan mengambil tindakan supaya kita tidak over exceed our body limit dan sampai memerlukan bantuan hospital. Dan kebanyakan atlet kemungkinan is overwork, mungkin stress, bodily stress yang something yang beyond my scope to talk about. Okay, so this is because COVID vaccine.
So itu beyond my capacity to comprehend as well. Okay, ada soalan lain kalau sekiranya ada? Final question? Baik, so sudah 40 minit saya bercakap. So jadi saya sebagai take home message, saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saya telah kongsikan sesuatu number yang saya tunjuk sebentar tadi berkaitan diabetes, pre-diabetes, HbA1c 6.2 ke 7.2, 5.2 ke 6.2. Untuk pre-hypertension saya juga telah kongsikan lebih bacaan lebih antara 130 ke 139, untuk bacaan atas, bacaan bawah 70 ke 79, dan untuk pre-obesity pula BMI antara lebih daripada 23 ke 27.2. So tiga nombor ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat take ambil iktibar dan gunakan untuk rancang kehidupan anda. Saya harap semua dapat lebih daripada umur 75 tahun, dan especially sekiranya ada yang juga tuan-tuan dan puan-puan merupakan ibu bapa kepada anak-anak, kita juga boleh mengamalkan this kind of concept dan berjaga-jaga supaya mereka juga menjalani gaya hidup yang sihat, dan finally kita akan mendapat something we call as healthy aging. Umur 60 ke 70 tahun masih jalan, masih boleh berlari dan sebagainya. So saya harap konsep ini memberi manfaat kepada semua. Sekiranya ada soalan lebih lanjut, boleh hubungi saya di Syarmin Shah di LinkedIn ataupun di Facebook. Semoga sesi ini bermanfaat. Saya terima kasih sekali kepada Dadi Malaysia atas bantuan untuk membuat organize sesi online ini. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.